langkah seterusnya untuk menghasilkan karya yang bermutu. Belum habis lagi ya. Pertama, baca manuskrip cerpen anda yang sudah anda tulis, yang sudah anda sunting, sudah ada semak itu, baca manuskrip dengan suara yang lantang. Maksudnya bukanlah baca begini, tetapi dengan suara. Pada suatu hari dia berjalan ke pasar, contoh ya, kita baca dengan suara. Baca dengan suara sebab supaya kita boleh mendengar suara kita sendiri. Panduannya ini masih juga kita menyemak manuskrip kita. Dan lebih penting, setiap kali ada dialog, ya, ada dialog dalam cerpen, kita baca dengan suara watak itu. Tak semestinya kita tukar suara kita, jadi kita hayati dialog itu seperti diucapkan oleh watak. Dalam cerpen misalnya Apai, watak Apai, bayangkan dia sedang berdialog. Ya, kita cuba bayangkan supaya ada tonnya, ada nadanya, adakah gaya bahasa dalam dialog itu sesuai dengan watak yang kita tampilkan dalam cerpen. Kita masukkan emosi. 9 emosi, navarasa dalam Sanskrit. Navarasa. Tapi tidaklah bermaksud kita kena masukkan tenye, masuk semua 9 emosi. Tidak. Kita cuma pastikan bahawa ada emosi dalam cerpen. Sebab watak itu manusia ya. Walaupun watak itu sang kancil, masih ada emosi seperti rasa sedih, rasa gembira, rasa takut, rasa was-was, rasa kasih, sayang. Segala perasaan itu kita selitkan. Kita pastikan bahawa ada unsur emosi dalam cerpen. Janganlah dari mula sampai akhir dia menangis. Tidak. Selain daripada emosi, kita masukkan juga masih perkara ketiga, kita masukkan panca indera. Panca itu 5 lah. Ya, misalnya 5 indera itu, mata, hidung, lidah, sentuhan, ya. Dia dapat merasakan kesejukan pada pagi itu. Jadi itu ialah panca indera. Dia meneliti itu dengan mata, atau dia menghidu ataupun dia menutup hidung kerana tidak tahan bau. Itu menunjukkan penggunaan panca indera oleh watak dalam cerpen. Perkara keempat, ini langkah-langkah akhir sebelum kita kirim cerpen kita. Kalau perenggan dalam cerpen kita itu terlalu panjang, kita potong, jadikan pendek. Ya, kita tengok semasa kita menaip langkah 2 kan, double spacing, katalah satu perenggan itu panjangnya 10 baris, bukan 10 ayat, ya, bukan 10 ayat, 10 baris. 10 baris, 10 lines, maksudnya sudah terlalu panjang. Potong, jadikan 2 perenggan. Ingat, ini bukan karangan SPM, bukan karangan pengajian STPM. Ini adalah cerpen kreatif, perenggan-perenggan pendek. Kan secara psikologi, atau saya sendiri tak suka baca perenggan yang panjang. Ya, saya sendiri tak suka. Pengalaman terbaru saya bila saya membaca proof berkali-kali Kavya Sastra, buku terbaru saya, banyak sangat perenggan panjang. Saya kata, alamak, pening saya nak baca. Walaupun saya telah cuba pendekkan, tapi sebab itu buku yang lebih akademik, maka itulah gaya yang membosankan. Jangan lakukan kesilapan itu dalam cerpen anda. Jadikan perenggan-perenggan panjang itu lebih pendek. Selain daripada itu, kalau wujud atau muncul ayat-ayat yang kompleks atau ayat yang terlalu panjang, jadikanlah ayat-ayat yang lebih pendek. Ya, pendek, tapi jangan pula semuanya ayat pendek. Dia berdiri, dia makan, dia duduk, dia pergi, dia datang. Maksudnya kita gabungkanlah. Ya, selepas berdiri agak lama, dia pergi menghampiri tingkap. Titik. Memandang kejauhan. Titik. Ya, maksudnya ada satu ayat panjang, ada satu ayat pendek. Variasi ini kita belajar dalam bahasa Malaysia, tahap SPM pun kita dah belajar dah. Ya, ayat-ayat yang ada pelbagai. Satu lagi langkah yang wajar anda buat, yang saya tak pernah buat dulu ya, saya tak pernah buat sehingga untuk kumpulan cerpen Teria saja saya buat untuk memberi pengalaman kepada peserta bengkel, iaitu kita buat pembaca peta.
Pembaca beta atau bahasa Inggeris beta readers, kita beri manuskrip cerpen kita yang belum siar ini, kita beri kepada kawan, kepada teman atau bekas teman, ya, teman wanita, bekas teman wanita, ahli keluarga, suami, isteri, ibu, sesiapa yang sudi membaca dan orang yang kita boleh percaya. Ingat, sebab manuskrip kita ini boleh disiar. Beri kepada orang yang boleh kita percayai dan minta mereka berikan maklum balas, feedback. Mereka tak semestinya menjadi penulis. Ya, bukan penulis, tak semestinya penulis. Biar mereka baca dan bagi komen. Mungkin nenek akan kata, apalah cerita ni, cerita saya zaman dulu lagi menarik. Itu juga komen daripada seorang pembaca beta. Mungkin ada kawan yang akan kata, saya rasa perenggan ni panjang sangat. Atau dia kata, dialog ni tak logik lah. Atau dia kata, ini sedap ni, bahagian ni boleh tak tambah sikit. Itu reaksi-reaksi daripada orang lain. Kalau selama ni kita tulis, kita sunting, kita baiki, kita syok sendiri, kita beri kepada orang lain untuk membaca dan beri komen ikhlas sebagai pembaca beta. Dan selepas itu, balik kepada kita. Kita buat suntingan terakhir. Suntingan terakhir supaya akhirnya kita mendapat satu manuskrip yang bersih. Manuskrip bersih maksudnya semua sudah okey, tak ada kesalahan bahasa, tak ada kesalahan ibuhan, tak ada salah tanda baca, formatnya cantik, sudah boleh dihantar kepada editor untuk siaran atau boleh hantar ke pertandingan misalnya. Ya. Semoga segala maklumat yang dikongsi menerusi sesi bedah draft karya membantu kita semua untuk menghasilkan karya yang lebih bermutu. Dapatkan juga pelbagai maklumat dan panduan di blog saya iaitu www.udayasb.blogspot.my. Saya Udaya Sangkar SB. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya.